Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator, pembentang dan peserta PISA 2021 dari Malaysia, Brunei dan Indonesia serta negara-negara lain yang terlibat. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Peranan, Strategi dan Cabaran Penyeliaan Pengajaran Era Pandemik COVID-19, sorotan kajian secara sistematik. Saya Yusari bin Osman, pelajar PhD Kepimpinan Pendidikan daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM Pulau Pinang. Abstrak kajian. Penyeliaan pengajaran adalah usaha untuk membangunkan guru-guru supaya mereka mahir dan juga boleh menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan, iaitu secara optimum. Menggunakan kaedah sebelum ini adalah secara bersemuka dan sekarang apabila berlakunya pandemik COVID-19, maka proses penyeliaan tersebut perlu ditukar kepada kaedah berbentuk maya. Pelbagai masalah wujud apabila proses pertukaran medium ini, iaitu lebih kepada menggunakan medium teknologi dalam proses penyeliaan dan pengajaran, begitu juga terkesan kepada ibu bapa, guru dan juga pelajar. Kita teruskan dengan apakah penyeliaan pengajaran. Jadi di sini dalam slide yang saya sediakan terdapat beberapa maklumat yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang terkenal berkaitan dengan penyeliaan pengajaran. Dan saya dapat simpulkan bahawa penyeliaan pengajaran adalah salah satu usaha untuk meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan kapasiti untuk meningkatkan pencapaian murid. Okey, baik. Di sini kalau kita lihat pendapat oleh Dewi mengatakan bahawa penyeliaan pengajaran adalah bertujuan untuk memimpin guru-guru untuk memperbaiki pengajaran, menggalakkan perkembangan profesionalisme guru-guru dan seterusnya sesuai dengan cikgu kan. Katakan mereka mengajar tetapi sebenarnya adakah mereka mencapai objektif yang disasarkan? Isu kajian iaitu penyeliaan pengajaran era COVID-19. Seterusnya adalah permasalahan kajian, perubahan peranan pemimpin pengajaran. Yang kedua, pertukaran model penyeliaan pengajaran secara mendadak. Dan seterusnya, kurang kemahiran menggunakan medium teknologi. Objektif kajian. Okey, ada 3 objektif kajian, iaitu objektif yang pertama, kita nak kenal pasti peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin pengajaran era pandemik COVID-19. Apa peranan dia? Objektif yang kedua, kita nak tengok strategi penyeliaan pengajaran yang dilaksanakan dalam era pandemik COVID-19. Seterusnya, objektif yang ketiga, kita nak kenal pasti cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan penyeliaan pengajaran era pandemik COVID-19. Okey, kita ada 3 dapatan kajian ya. Iaitu yang pertama adalah mengenal pasti kaedah penyeliaan pengajaran yang bersesuaian dalam era COVID-19. Sudah pastinya kita tahu bahawa kaedah yang bersesuaian adalah secara maya ataupun secara dalam talian dan ada juga dikenalikan dalam bentuk gabungan. Okey, kombinasi di antara maya dan juga face to face ataupun bersemuka ya. Okey. Di sini kalau kita lihat penyeliaan dilaksanakan secara individu dan ada juga dilaksanakan secara berkumpulan menggunakan kaedah maya. Okey. Strategi yang digunakan adalah WhatsApp, Telegram, email, telefon, ya, SMS, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet dan Webex ya, di antara yang famous. Begitu juga dengan kepimpinan pengajaran, lebih kepada menggunakan model ataupun ciri kepimpinan digital.
Seterusnya, dapatan kajian adalah berkaitan dengan mengenal pasti peranan pemimpin pengajaran dalam era COVID-19. Okey, pastinya peranan adalah berkaitan dengan dialog untuk mengenal pasti pandangan, kebimbangan, cadangan penyelesaian yang perlu dilakukan oleh guru-guru, pemimpin pengajaran sekolah bersama-sama dengan pasukan pemimpin daripada pendidikan daerah Di samping itu, latihan dan bimbingan juga diberikan kepada guru-guru dan juga pelajar bagaimana nak melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan maya ini secara dalam talian. Di samping itu, memberi tumpuan kepada maklum balas antara guru dan juga penyelia yang dilakukan oleh government dan Rusdiana. Seterusnya adalah berkomunikasi. Pemimpin telah memilih kaedah panggilan telefon dan juga mesej yang dihantar kepada guru-guru untuk melihat proses pelaksanaan tugas itu dilaksanakan dengan baik dan menzahirkan penghargaan kepada guru-guru di atas komitmen mereka. Dapatan kajian yang ketiga adalah berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh pemimpin pengajaran dan juga guru-guru dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kita lihat dekat sini adalah masalah pengetahuan teknologi bukan sahaja kepada pemimpin pengajaran tetapi juga kepada guru dan juga pelajar. Seterusnya adalah kemahiran mengajar secara dalam talian. Dapatan daripada Hakim Fendi beserta rakan-rakan pada tahun 2021 menunjukkan bahawa hanya 50% guru yang menggunakan peranti digital seperti Google Classroom, Google Meet dan juga Zoom. Dan kebanyakannya mereka menghantar tugasan kepada pelajar dengan menggunakan WhatsApp. Yang seterusnya adalah masalah keterbatasan peranti teknologi pelajar. Cabaran seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi ruang pembelajaran digital yang mana pengetua masih dalam penggunaan ruang digital yang minimum. Ini adalah hasil dapatan daripada Yusof dan rakan-rakan pada 2019. Seterusnya masalah kesediaan sekolah menjalankan kelas dalam talian. Mereka kurang bersedia, iaitu sebanyak 52.2%. Manakala tidak bersedia pula adalah 30.4% yang telah diperolehi dalam kajian RIS pada tahun 2020. Seterusnya masalah kelemahan pengendalian kelas dalam talian, iaitu berlaku penurunan kadar penyertaan murid sebanyak 52.63%. Cadangan kajian adalah latihan diberikan mencukupi kepada pemimpin penyeliaan, pemimpin instruksional guru-guru dan juga pelajar dalam mengendalikan teknologi Begitu juga dengan kolaboratif perlu dipertingkatkan iaitu dalam pelbagai organisasi dan pelbagai kepakaran. Seterusnya adalah PLC, perkongsian amalan terbaik dalam kepimpinan dan juga perkongsian amalan terbaik dalam PDP. Dan akhir sekali adalah sokongan. So, sokongan yang perlu diberikan oleh pemimpin penyeliaan ialah dalam bentuk sokongan teknologi, sokongan pembangunan profesionalisme berterusan dan sokongan PDP. Akhir sekali ialah conclusion ataupun kesimpulan. Di sini bolehlah kita menyatakan bahawa penyeliaan pengajaran dalam era COVID-19 itu haruslah diteruskan secara dalam talian kerana kita hendak memastikan bahawa kualiti PDPC itu, kualiti pengajaran dan pembelajaran itu dapat dikekalkan dengan memberi pelbagai bentuk sokongan, iaitu sokongan latihan, kolaboratif, mengikut kepakaran dan sokongan sumber pendidikan. Kekangan dan cabaran yang dihadapi perlu ditangani secara positif agar hala tuju pendidikan negara tercapai dan murid tidak menghadapi masalah keciciran.
Okey, sekian saja pembentangan kajian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih dan kita buka kepada sesi soal jawab.